أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi bersiaran untuk edisi yang keseterusnya. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membahaskan satu lagi ayat daripada surah An-Naml, merujuk ayat yang ke-40. Sebelum itu, sukacita saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa ayat 40 daripada surah An-Naml ini adalah merupakan satu ayat yang agak panjang. Dan saya akan membahaskan secara membahagikan kepada beberapa bahagian. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengambil bahagian yang pertama daripada ayat surah 40 untuk dibincang dan dibahaskan bersama. Baik, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Dan inilah bahagian, inilah frasa yang akan saya ambil dan akan kita bincangkan pada malam ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah seseorang yang di sisinya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu daripada Alkitab. Siapakah individu, siapakah personaliti yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Baik, lanjutan daripada itu, sebelum ini kita telah mendengar perbincangan dan perbahasan daripada ayat sebelumnya berkaitan dengan kata-kata ifrit, segolongan daripada jin kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang mana dia akan mendatangkan, dia akan membawa singgasana ataupun arash penguasa Sabak merujuk kepada Ratu Bilqis di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, sebelum Nabi Allah Sulaiman bangun ataupun berdiri daripada tempat duduknya. Dan di dalam kebanyakan tafsir menyebut perkataan Nabi Allah Sulaiman, uridu a'jala min zalik. Dan ada sebahagian lain menyebut uridu asra'a min zalik. Aku menginginkan yang lebih cepat daripada itu. Aku menginginkan yang lebih pantas daripada itu. Lantas, inilah sambungan daripada ayat tersebut, berkata seseorang yang dikurniakan di sisinya ilmu daripada Alkitab. Siapakah individu tersebut? Siapakah personaliti tersebut? InsyaAllah kita akan bahaskan dengan menggunakan beberapa buah kitab tafsir. Sebagai contoh, di dalam tafsir Al-Quranul Azim, karya Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir, yang lebih terkenal dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir. Baik, berkenaan dengan ayat 40 surah An-Naml,
didatangkan. Yang pertama ialah pandangan daripada sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada Abdullah ibnu Abbas. Yang mana Abdullah ibnu Abbas mengatakan huwa Asif katib Sulaiman. Lelaki tersebut merujuk kepada seorang individu yang bernama Asif katib Sulaiman. Dia adalah merupakan penulis bagi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ini pandangan daripada Ibnu Abbas. Bahkan pandangan seperti ini juga dikeutarakan oleh Muhammad bin Ishaq, salah seorang sejarawan Islam yang terkenal, yang mana dia meriwayatkan daripada Yazid ibnu Rumman, yang mengatakan bahawa lelaki tersebut, individu tersebut merujuk kepada Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia. Dalam tafsir menyebut kana siddiqan ya'lamu ismul a'zam. Beliau adalah seorang yang dikatakan jujur dan dia mengetahui tentang nama Allah yang Maha Agung. Ibnu Abbas menyebut dengan kalimah Asif, dan Muhammad bin Ishaq melalui periwayatan Yazid ibnu Rumman mengatakan Asif bin Barkhia, dia adalah seorang lelaki yang jujur dan dia mengetahui tentang nama Allah yang agung. Manakala pandangan seterusnya datang daripada Imam Qatadah. Imam Qatadah mengatakan lelaki ini bernama Asif dan dia adalah kana mu'minan, adalah seorang lelaki yang mukmin, seorang lelaki yang beriman dari kalangan manusia. Asif ini merujuk kepada lelaki dari kalangan manusia. Sebab di dalam ayat tidak disebutkan seseorang yang dikurniakan di sisinya ilmu daripada kitab ini, adakah dia seorang manusia? Kita tidak pasti. Adakah dia seorang malaikat? Kita tidak pasti. Adakah dia seorang jin? Kita tidak pasti. Atau dia daripada kalangan makhluk lain? Tidak pasti. Ayat itu menyebut secara umum dan pandangan Imam Qatadah ini merujuk kepada Asif, lelaki yang beriman dari kalangan manusia. Bahkan juga disebutkan pandangan Abu Saleh. Pandangan Imam Ad-Dhahak dan Qatadah sendiri mengatakan dia adalah daripada kalangan manusia. Baik, ada juga pandangan daripada Imam Qatadah sendiri yang telah menyebutkan secara detail bahawa lelaki yang dimaksudkan dengan Asif ini adalah datang daripada golongan Bani Israel. Jadi dia bukan setakat diberikan nama Asif bin Barkhia dari kalangan manusia, dari golongan Bani Israel. Dan kita ikuti penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai pandangan daripada imam-imam yang lain. Antara yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir ialah pandangan Mujahid. Mujahid mengatakan bahawa lelaki tersebut merujuk kepada seorang individu yang bernama Astum. Astum. Di dalam kebanyakan tafsir lain seperti tafsir Imam Qurtubi menyebutkan Astum ini adalah seorang abid, seorang ahli ibadah yang cukup dikenali. Nama dia ialah Astum. Baik, ada lagi pandangan lain, iaitu pandangan daripada Qatadah sendiri daripada periwayatan lain, tetapi masih lagi bersumberkan kepadanya. Lelaki yang dimaksudkan di dalam ayat ini merujuk kepada seorang individu yang bernama Bulaikha. Yang bernama Bulaikha. Ada pandangan lain? Ya. Imam Ibnu Katsir mendatangkan lagi pandangan daripada Zuhair bin Muhammad. Yang mana Zuhair bin Muhammad mengatakan bahawa lelaki ini datang daripada Andalus. Huwa rajulun minal Andalus. Yang mana dia dikenali dengan gelaran Zunnur. Zunnur.
seorang lelaki daripada Andalus dengan gelaran Zunnur. Itu adalah pandangan Zuhair bin Muhammad. Dan ada satu lagi pandangan yang agak gharib, pandangan yang agak aneh yang dikemukakan oleh Abdullah ibnu Lahiyah. Ada setengah orang menyebut Abdullah ibnu Luhai'ah, merujuk kepada individu yang sama. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini yang dikatakan aneh dan gharib daripada pandangan imam-imam lain, dia mengatakan lelaki yang dirujuk dan dimaksudkan di dalam ayat ini ialah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Allah Khidir alaihi salam. Itulah beberapa pandangan daripada imam-imam yang besar di dalam tafsir Ibnu Katsir. Walau bagaimanapun kita berpindah kepada satu lagi tafsir yang muktabar, yang dikenali, iaitu tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, merujuk sebuah karya tafsir Imam Al-Qurtubi. Baik, apa perbahasan Imam Qurtubi berkenaan dengan ayat surah An-Naml merujuk kepada ayat 40 tadi? Baik. Disebutkan kebanyakan ahli-ahli tafsir wa aktsarul mufassirin, disebutkan menyatakan bahawa lelaki yang dimaksudkan di dalam ayat yang dikurniakan ilmu oleh Allah daripada Alkitab ini merujuk kepada individu yang bernama Asif bin Barkhiyah. Dia adalah seorang lelaki yang soleh. Dia adalah seorang lelaki yang beriman, lelaki yang jujur daripada kalangan Bani Israel. Dan semua dapatan-dapatan ini hampir sudah kita ceritakan dan temui di dalam perbahasan tafsir Ibnu Katsir. Dan dikatakan dia mengetahui tentang nama Allah yang agung. Dan disyarahkan di dalam tafsir tersebut dengan perantaraan wasilah penggunaan doa ini. Setiap kali Asih bermohon ataupun meminta, pasti akan ditunaikan permintaannya, dan setiap kali dia berdoa pasti akan diistajabahkan, akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu juga Imam Qurtubi telah mendatangkan satu riwayat daripada perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nama Allah yang agung yang didoakan, yang digunakan oleh Asih bin Barkhiyah itu ialah merujuk nama Allah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan disebutkan situ ada satu kil, wa huwa bilisanihim ahaya syarahiyya. Jadi dalam bahasa Arab disebut Ya Hayyu Ya Qayyum, tetapi dalam bahasa mereka, pada lidah mereka, kil ini menyebut bunyinya ahaya syarahiyya. Saya ulangi, ahaya syarahiyya. Baik. Bila disebutkan ini ada kaitan dengan hadis daripada Aisyah. Saya sebagai seorang penuntut ilmu, saya bukan guru, saya bukan yang selebihnya dengan rendah diri, sebab hadis adalah bukan dalam bidang saya. Jadi saya minta kepada mana-mana yang mempunyai otoriti atau pakar, bila mendengar tentang video ini berkaitan hadis yang disebutkan tadi, di sisi mereka lah saya menumpang ilmu untuk memberi penjelasan adakah hadis itu benar-benar sahih atau apa jua peringkat dia. Jadi bolehlah dikemukakan kepada saya. Dan kalau hadis ini sahih, alhamdulillah. Dan kalau hadis ini sebaliknya, mohon diperbetulkan akan status hadis tersebut. Tetapi apa yang saya sebutkan tadi dinukilkan di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Baik, kita berpindah kepada pandangan-pandangan yang lain. Telah berkata As-Suhaili. Suhaili mengatakan bahawa lelaki yang dirujuk di dalam ayat ini ialah Asif bin Barkhiyah. Tetapi kita lihat bagaimana penjelasan As-Suhaili yang agak berbeza dengan yang lain.
Sebelum ini pun kita sudah keutarakan banyak daripada pandangan imam-imam dan ulama yang mengatakan lelaki ini Asih bin Barkhiyah secara umum. Kecuali daripada Ibnu Abbas yang menyebut Katib Sulaiman, penulis Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tetapi penjelasan As-Suhaili bukan setakat mengatakan lelaki ini adalah Asih bin Barkhiyah, tetapi dia menyebut Ibnu Khalati Sulaiman. Yang mana Asih bin Barkhiyah ini adalah anak kepada ibu saudara Sulaiman. Itulah yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Dan kalau kita mengambil pemaknaan secara umum daripada perkataan Suhaili tadi, Ibnu Khalati Sulaiman, anak kepada ibu saudara Sulaiman, ini bermakna Asih bin Barkhiyah dan Sulaiman adalah saudara sepupu. Berkaitan dengan pandangan ini. Baik, adakah pandangan lain? Ya. Imam Qurtubi masih lagi mengemukakan beberapa pandangan lain. Antaranya ialah qala as-Suhaili. Tadi Suhaili telah menyebutkan pandangannya. Tetapi kali ini Suhaili menyebutkan pandangan daripada seorang lelaki lain dengan kalimah wa zakara Muhammad bin Hasan al-Mukri. Telah disebutkan oleh Muhammad bin Hasan al-Mukri, lelaki yang dirujuk dalam ayat ini ialah Dabbah bin Ud. Dabbah bin Ud. Dan ini disebutkan adalah tidak sahih, tidak betul dan tidak benar. Kerana apa? Kerana Dabbah bin Ud ni siapa? Who is Dabbah bin Ud? Dabbah ini ialah anak kepada Ud bin Tabiqah. Kalau kita buat rangkaian, Dabbah bin Ud bin Tabiqah. Wa ismuhu, namanya yang sebenar ialah Amru bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad. Saya ulangi, Amru bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad. Dan Ma'ad ini moyang kepada Dabbah ini sebenarnya hidup pada zaman Bukhtansar. Hidup pada zaman Bukhtansar. Antara zaman Bukhtansar dengan zaman Nabi Allah Sulaiman AS mempunyai rentas jarak ruang masa yang agak jauh. Kerana Nabi Sulaiman mendahului pada zamannya sebelum itu, yakni selepas kewafatan Nabi Sulaiman, barulah berlaku perpecahan di kalangan Bani Israel kepada dua kerajaan yang selalu kita ceritakan berkaitan dengan Yahudi sebelum ini, iaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Judah di selatan. Kemudian barulah diserang oleh Bukhtansar. Jadi jarak tu agak jauh. Jadi itulah dikatakan oleh ulama mengapa benda ni tidak dibenarkan ataupun tidak disahihkan untuk merujuk kepada Dabbah bin Ud. Ada lagi pandangan yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi, iaitu pandangan daripada Ibnu Zaid. Yang mana Ibnu Zaid mengatakan bahawa lelaki yang dirujuk di dalam ayat ini, dia merujuk kepada rajulun salih, seorang lelaki yang soleh, yang mana lelaki soleh ini tinggal di satu kepulauan, di dalam kepulauan-kepulauan yang terletak di lautan. Yang ni juga agak sedikit wow, sedikit pelik dan aneh. Seorang lelaki soleh yang mana dia tinggal ni di satu pulau yang diliputi oleh pulau-pulau yang berada di tengah lautan. Yang mana lelaki ini keluar pada hari tersebut untuk melihat penduduk di daratan ini. Sama ada mereka ini hidup menyembah kepada Allah ataupun tidak. Mereka ini beriman kepada Allah ataupun tidak. Dan dia bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman. Dan lelaki inilah dikatakan membawa Arash Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman. Itu pandangan daripada Ibnu Zaid. Ada juga pandangan daripada Al-Bahr. Qala Bahr. Dia mengatakan ni bukan orang, ni bukan jin, tapi malaikat. Dengan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, huwa malakun biyadihi kitabul maqadir. Dia adalah seorang malaikat yang mana di tangannya terdapat kitab Al-Maqadir, kitab ketentuan, kitab takdir. Yang mana dia diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Usai saja Ifrit mengucapkan ucapan dia di hadapan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Yang ni boleh dimaknakan oleh kita selepas Ifrit mengucapkan ucapan dia di hadapan Nabi Sulaiman untuk membawa singgasana ataupun arah Bilqis, maka Allah mengutuskan malaikat ini untuk menandingi kecepatan dan ketangkasan yang dikemukakan oleh Ifrit. Seolah-olah begitu. Ada lagi pandangan lain? Ada. Tetapi tidak disertakan nama ulama, hanya disebutkan kil. Ada kil yang mengatakan bahawa lelaki tersebut bernama Yamlikha. Lelaki tersebut bernama Yamlikha. Dan satu pandangan yang terakhir, yang juga merujuk kepada lelaki ini bukan jin dan bukan orang, tetapi malaikat. Sebelum ini Ibnu Zaid mengatakan malaikat yang di sisinya mempunyai kitab Al-Maqadir, tetapi ini merujuk kepada malaikat Jibril alaihi salam. Satu kil yang mengatakan individu yang dimaksudkan di dalam ayat adalah Jibril alaihi salam. Walau bagaimanapun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui atas segala-galanya siapakah sebenarnya individu, siapakah sebenarnya personality yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Adakah dia benar-benar seorang manusia? Adakah dia daripada golongan jin, golongan malaikat atau yang seumpama dengannya? Walau bagaimanapun hasil daripada dapatan dan rumusan, rata-rata kita boleh mengambil antara peratusan yang paling besar, persentage yang paling besar, mengatakan bahawa dia adalah seorang lelaki yang beriman, yang jujur dari kalangan Bani Israel, yang disebut dengan namanya Asif bin Barkhia. Wallahu a'lam. Dan setakat ini, pada malam ini, perbincangan kita mengenai ayat 40 daripada perenggan dan bahagian ini. Dan insya-Allah kita akan bersambung sekiranya mempunyai keluangan dan kelapangan masa untuk menyambungkan bahagian yang keseterusnya daripada ayat 40. Saya ucapkan selamat malam kepada semua. Jangan lupa tekan butang like, butang share dan butang subscribe. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkati kita semua. Dan didoakan supaya kita selamat daripada segala bentuk ujian, segala bentuk musibah, segala bentuk perkara-perkara yang dianggap sebagai keburukan atas diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan oleh Allah di kalangan manusia-manusia yang taat, tunduk kepada segala perintah-perintahnya, dan dijadikan kita di kalangan manusia-manusia yang beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.